Assalamualaikum. Apa khabar? Ah, semua sihat? Jadi hari ini cikgu akan sambung masih lagi tajuk pengorakan. Jadi hari ini cikgu akan tunjukkan macam mana kita nak melukis lukisan pengorakan. Kaedah yang kedua iaitu kaedah jejarian. Seperti yang telah diketahui, kaedah jejarian ni untuk bongkah berbentuk kon dan juga piramid. Cikgu akan sambung soalan yang ketujuh. Kalau dekat sini, objek ni adalah kon. Kon. Jadi, bila kon, pengorakan dia adalah kaedah jejarian. Kita kena guna jangka lukis. Jadi, cikgu akan tunjuk satu persatu macam mana nak menggunakan kaedah jejarian ni. Pada gambar rajah ni kita tengok ni pandangan atas dan pandangan hadapan. Pandangan atas dia kita nampak bulat sebab kon tapak dia bulatan lah. Jadi pada pandangan hadapan kita nampak segitiga. Bagi bentuk kon. Untuk objek yang berbentuk ataupun objek yang bertapak bulatan, sebarang objek yang bertapak bulatan, kita kena bahagikan dia kepada 12 bahagian yang sama. Bahagikan bulatan ni kepada 12 bahagian. Jadi, kita guna set square. Kita akan bahagikan bulatan ni kepada 12. Bagi 12 macam ni. Dan kita pun label lah. Setiap bahagian tu kita kena label. Ikut jam. Daripada K, sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan balik semula kepada K. Lepas kita dah label kat sini. Pada pandangan hadapan ni, kita lukis satu garisan lunjuran ke kanan. Macam tu. Macam ni. Dua garisan ni kita buat dulu. Kemudian kaedah jejarian ni kita guna jangka lukis, kita buat lengkung kat sini. Nak buat lengkung ni mesti ada dua perkara kena ada. Yang pertama pusat, yang kedua jejari. Pusat lengkung tu di mana dan jejari dia, bukaan jangka lukis awak tu, jejari lengkung tu berapa. Macam mana nak cari?
Cara dia macam ni. Kita tengok panjang sisi panjang sisi kon, panjang sisi kon ke atas ke bawah ni. Ini adalah jejari bagi lengkung tersebut. Okey. Jejari bagi lengkung tersebut. Okey. Lepas tu dekat mana kita nak buat lengkung tu? Kat mana pusat dia kita nak buat? Okey, kita pun ambil jarak kat sini. Okey, ambil jarak dekat sini. Okey, katakanlah cikgu nak buat berapa? 5 cm. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, kat sini 5. Okey, 5 cm kat sini. Maknanya ni lah pusat. Nanti kita akan buat lengkung kat sini. Okey. Ataupun nak jauh lagi pun boleh. Katakanlah nak 8. 5, 6, 7, 8. 8 kat sini. Okey, ni pusat. Cikgu buat 8 lah. Okey. Cikgu pun ambil jangka lukis cikgu. Cikgu letak dekat puncak segitiga ni. Buka sampai ke bawah ni. Okey, macam ni. Cikgu angkat. Cikgu letak dekat titik baru dia. Pusat baru dia kat sini. Okey. Nampak? Cikgu pun buat lengkung. Okey, macam ni. Okey, kalau awak tengok lengkung ni dia bersilang dengan garisan mendatar ni kat tapak ni kat sini. Okey, bila dapat situ kita gariskan. Okey. Jadi kita punya bukaan dia start daripada sini. Ini ke atas. Ini ke bawah. Okey, langkah seterusnya kita pun pindah jarak ni. K1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6 ni kat sini kita pindah. Okey, setiap jarak ni adalah sama. Jadi kita ukur satu je lah. Sekali je kita ukur. Sebab semuanya sama. Okey, cikgu ambil 2 ke 3. Okey, besar ni. Cikgu pun tanda. Yang pertama, 1. Okey, ni 1 yang pertama. 2. 3. Okey, silap. Padam dulu. Okey. Okey, yang ketiga. 4, 5, 6, 7, sampai berapa ni? 8, 9, 10, sampai 12 11, 12. Okey. Kita pun label. Yang ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sini K. Lepas 11 K. Okey, macam tu. Lepas tu 1 K atas, K bawah. Sambung. Okay, macam tu. Okey.
setiap ni ada garisan elemen. Garisan elemen ni kita tak gelapkan sebab tak ada apa. Tapi masa kita nak lukis, kalau kon ni dia kerat dekat atas ni, kita baru ada guna garisan elemen ni. Okay, jadi untuk kon penuh, garisan elemen ni tak buat pun tak apa. Jadi dapat dah lah jawapan. Okay. Ni bukaan kon dia macam ni. Kita pun gelapkan jawapan. Okay, ini jawapan untuk soalan yang ke-7. Okey. Mudah je untuk kon penuh. Okay, boleh cuba lukis. Okey, soalan yang seterusnya, soalan yang ke-8. Okey. Kalau tengok pada objek ni, ia adalah sebuah piramid. Sebuah piramid 4 permukaan. Okey, piramid 4 sisi. Okey. Jadi dekat sini piramid kita masih lagi menggunakan kaedah jejarian. Cara yang sama macam soalan nombor 7 tadi. Okey. Kalau kita tengok dekat sini, pandangan atas dia, piramid dia kedudukan macam ni. Dan pandangan hadapan dia, kedudukan dia macam ni. Dekat pandangan atas kita nampak 4 permukaan piramid. Okey. Bucu piramid ni berada sebelah kiri, kanan, atas dan bawah. Bucu dia. Kalau tengok pada pandangan hadapan, kita nampak 2 permukaan piramid, kiri dan kanan. Okey. Kalau kita rujuk pada pandangan atas, yang ini lah. Yang satu ni yang ini. Yang dua ni yang ini. Okey. Jadi sekarang ni, langkah pertama kita label dulu lah. Bucu sini K. Sini 1, 2, 3 dan balik semula ke K. Dan dekat bawah ni, sini K, sini 1, belakangnya 3, sini 2. Okey, seterusnya kita pun nak melukis lah. Nak lukis lengkung kat sini. Macam soalan 7 tadi. Kita kena cari pusat dia dan jejari. Okey, sebelum tu cikgu buat garisan ni dulu. Okey. Kita buat garisan dulu. Okey, bila kita dah buat garisan ni, kita pun carilah dia punya pusat dia kat mana kita nak buat pusat lengkung tu. Tadi cikgu buat berapa? 8 tau. Cikgu buat 8 kot lah. 8 kat sini. Okey, lepas tu kita nak buat dia punya lengkung, kita nak ambil jejari. Tadi jejari dia kita ambil sisi ni yang kon. Yang piramid ni kita kena tengok ah. Okey, kita kena tengok adakah tepi ni, okey, tepi garisan tepi piramid ni dekat pandangan hadapan ni adalah sisi piramid yang sebenar. Sisi piramid yang sebenar, betul ke tak? Cara dia kita nak tengok ah. Kita tengok pada pandangan atas. Okey. Yang sisi ni pada pandangan atas tu berada yang ini. Okey. Yang ini. Bila garisan yang ini dia dalam keadaan mengufuk ataupun mendatar, kan? Dia mendatar kan? Sama dengan paksi X. Kalau menegak paksi Y, dia sama dengan paksi X. Maknanya
secara automatiknya panjang ni adalah panjang yang sebenar. Jari yang sebenar untuk kita buat lengkung tu. Jadi boleh ambil kalau bukan panjang sebenar, kita kena cari panjang sebenar dulu. Cara dia nanti soalan yang ke-9 nanti cikgu tunjuk. Okey, yang ini dah panjang sebenar, kita boleh ambil letak dekat sini, kita ukur 8 tadi, kita pun buat lengkung. Okay, macam tu. Jadi kita pun cantumkan yang ini dengan pusat dia. Jadi ni adalah K atas, K bawah. Okay, lepas tu kita pun cari 1 kat sini, 2 kat sini, 3 kat sini, balik semula pada K. Cara dia sama je lah macam tadi. Kita ambil 1 jarak, K ke 1, kita pindah kat sini. 1 ke 2 sama panjang. Jadi sini 2. 2 ke 3 sama panjang. Okey, sama. 3. Lepas tu 3 ke K semula. Okey, 1, 2, 3, K. Jadi K kita sambungkan dia, tutup. Buka kat sini, tutup kat sini. Okey, lepas tu piramid ni. Okey, piramid setiap sisi dia ada garis. Jadi setiap ni dia ada garis. Okey, macam tu. Jadi ada berapa permukaan? 1, 2, 3, 4. Piramid 4 sisi. Jadi ada 4 sisi kat sini. Lepas tu tapak piramid dia tak melengkung kan. Tapak dia straight. K ke 1 straight, 1 ke 2 straight, 2 ke 3 straight, 3 ke K semula pun straight. Jadi kat sini semua yang awak buat straight belaka. K ke 1, gelap lalu lah. Ni jawapan. 1 ke 2, 2 ke 3, last kali 3 balik ke K semula. Okey. Lepas tu K buka, gelap. Okey, tutup pun gelap. Okey. Lepas tu, sini kena gelap tak? Garisan ni, 3 ni. Kena gelap tak? Okey. 3 garisan ni, bucur piramid kan? Tempat kita lipat dia, biar bentuk jadi piramid. Jadi, sini automatiknya garisan lipatan. Bila garisan lipatan, kena gelap Okey. Jadi dia kena gelap kat sini. Okey, siap. Ini adalah jawapan untuk nombor 8. Okey. Boleh cuba jawab soalan nombor 8. Okey, seterusnya soalan yang ke-9. Okey, soalan ke-9. Objek I. Objek I ini, kalau tengok pada bentuk dia, masih lagi piramid. Sama macam nombor 8 tadi. Beza dia adalah kedudukan pada pandangan atas dengan pandangan hadapan. Okey, kalau kita tengok sini, pandangan atas dia macam ni. Okey, pandangan atas dia
duduk macam ni. Okey, kita tengok. Ini soalan 8. Piramid dia duduk macam ni, macam diamond gitu. Yang ini piramid dia duduk macam ni, macam petak. Okey, memang piramid ni petak, tapi kedudukan dia macam ni. Yang ni kedudukan dia macam ni. Okey, pandangan hadapan pun tak sama. Okey. Yang nombor 8 tadi ni, kita tak cari panjang sebenar dekat sini. KK ni, sisi pada pandangan hadapan ni adalah panjang yang sebenar dah. Jadi tak perlu cari panjang sebenar untuk buat untuk jejari lengkung ni. Okey. Untuk soalan nombor 9 ni, sisi tepi ni adalah yang ini. Okey, bucu KK ni. Okey, bucu KK ni dia kedudukan dia serong. Bukan mendatar macam ni, bukan mendatar sama macam paksi X. Dia serong macam ni. Jadi pada pandangan hadapan ni, panjang KK ni adalah bukan panjang sebenar. Bila bukan panjang sebenar, kita tak boleh ambil panjang KK ni sebagai jejari untuk buat lengkung dekat sini. Tak boleh. Jangan salah. Okey. Yang sebenarnya, yang sebenar-benarnya. Okey. Nanti cikgu tunjuk macam mana cara dia nak cari panjang sebenar. Okey, step yang pertama sama macam yang tadi juga. Kita labelkan dulu pandangan atas. Start daripada K, sini 1, sini 2, sini 3 dan kembali ke K. Kalau dekat pandangan hadapan ni, 1 sama dengan 2 sebaris. Jadi kalau sini 1, belakang dia 2. Lepas tu K, belakang dia 3. Jadi depan K, belakangnya 3. Okey, jadi kita nak cari panjang yang sebenar. Cikgu panjangkan garisan ni. Garisan tapak ni. Okey, cikgu panjangkan. Nampak? Lepas tu cikgu pun nak cari panjang sebenar. Jadi ni bukan panjang sebenar. Jadi cara dia nak cari panjang sebenar, cikgu buat garisan ufuk. Ataupun cikgu buat garisan mendatar daripada puncak piramid dekat pandangan atas ke kanan. Macam ni. Okey, macam ni. Lepas tu, cikgu ambil jaku lukis cikgu. Cikgu letak dekat puncak piramid. Ini puncak piramid ni. Puncak piramid pada pandangan atas. Letak dekat puncak piramid. Buka sampai K, bawa K kat tapak ni. Okey. Cikgu pun pindah ke garisan ufuk kita buat tadi. Okey, pindah ke sini. Daripada sini, kita buat garisan ke bawah. Straight ke bawah. Macam ni. Straight ke bawah sampai kat sini. Lepas tu daripada sini ke puncak. Puncak ni kita buat garis lurus. Okey. Kita buat dah dapat dah garisan ni. Ini adalah panjang sebenar jejari lengkung yang kita nak buat. Okey. Semua boleh nampak kan? Ni, panjang sebenar. Jadi, kita pun nak buat lengkung. Sama macam yang tadi. Kita buat garisan daripada atas ni. Ukur berapa? 5 boleh, 6 boleh, 7 boleh, 8 pun boleh. Okey. Cikgu buat kat sini. Berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jangan tengok nombor.
bilang berapa. Okey, cikgu buat 8 cm. Cikgu pun ambil jaga lukis cikgu. Cikgu ambil jarak ni. Jarak panjang sebenar ni. Okey. Cikgu pindah sini. Nampak? Cikgu pindah kat sini. Cikgu buat lengkung ni. Macam tu. Dapat persilangan dekat sini. Cikgu pun sambung. Macam tu. Jadi sini, K atas ni kat sini. K bawah ni kat sini. Okey, dapat dah. Satu sisi, satu bahagian. Satu garisan. Okey, langkah yang seterusnya sama macam tadi. Kita ambil panjang K1. Okey, K ke 1. Nak dapat 1 kat sini. Okey, sini 1. 1 ke 2. Sama kan? Okey, sama saja. 1 ke 2. Sini 2. Lepas tu 2 ke 3 sama panjang. Okey, sama panjang. 3 ke K. Sini K. Jadi dah dapat dah lah. 1, 2, 3 dan K. Kita pun tutup K akhir. Okey, tutup K akhir. Okey, macam tu. Lepas tu, setiap garisan ni kita kena buat puncak ke 1, puncak ke 2, puncak ke 3. Daripada puncak ke 1, puncak ke 2, puncak ke 3. Kita kena buat. Lepas tu, tapak piramid ni, K ke 1 straight, lurus. 1 ke 2 lurus. 2 ke 3 lurus. 3 ke K balik lurus. Ni tapak ni. Jadi, K ke 1 lurus. Jadi, kita gelak lalu lah jawapan. Okey. 1 ke 2 pun straight je. Tapak dia. 2 ke 3 pun straight juga tapak dia. Lepas tu 3 ke K straight. Macam tu. Yang ini gelap jawapan. Tempat penutup. Ni tempat buka pun kita gelapkan jawapan. Lepas tu garisan ni K1, K2, K3 ni kita pun kena gelapkan. Sebab tu sisi piramid. Jadi kita pun gelapkan. Sisi piramid ni garisan lipatan. Tempat kita lipat dia jadi bentuk piramid. Jadi kita gelapkan. Okey, dapat dah lah jawapan. Ini adalah jawapan soalan nombor 9. Kita dapatkan dia punya panjang sebenar. Okey. Kalau awak tak dapatkan panjang sebenar ni, awak jawab soalan nombor 9 ni lengkap. Tapi semuanya salah. Sebab salah kat sini, semua salah. Okey. Boleh jawab soalan nombor 9. Okey. Kalau ada masalah, boleh tanya cikgu.